Salam semua. Syukur kita diizinnya Allah dapat kita berjumpa lagi. Mohon saya semoga berada di dalam ampunan Allah dan diberi rezeki yang mulia daripadanya. Kali ini kita nak berkongsi pengetahuan apa yang saya faham untuk keluarga saya dan kawan-kawan saya yang di sana. Kali ini kita nak bersembang tentang roh, jiwa dan nyawa. Di sini kita nampak ada perbezaan di segi ejaan. Tentu dia pun ada maksud-maksud yang lain kan. Jadi kita nak ambil kepahaman lah tentang roh, jiwa dan nyawa. Sebelum itu kan kita nak ambil tahu tentang kejadian kita tu dulu. Kan Allah ada berfirman dalam surah dia, surah Al-Hijr. Ayat 26 saya baca. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah cipta kita daripada tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Itulah keadaannya. Bagi saya baca surah tu kan timbul persoalan lah dekat saya. Kan tanah liat kering kan lumpur hitam ni, macam mana saya nak dapat kepahaman tentang ni kan. Jadi saya nampak sedemikian kan. Yang dikatakan yang minggu sudah pun kita ada bersembang tentang berpasang. Ini pun berpasang. Kita nampak kan antara tanah liat kering dan lumpur hitam ni kan. Allah juga banyak firman dia kata kan, dia suruh kita belik tengok perhati diri kita, perhati pada binatang-binatang tu kan, perhati pada pokok-pokok tu kan, banyak pelajaran kan. Di sini kita tengok tanah liat kering ni, dulu kita ambil kan tanah liat kering ni, dia tengok tadi diri kita memang asal daripada tanah kan. Dia tanah liat. Liat ni maknanya dia boleh meri, orang sini cakap meri, dia boleh tarik dia boleh panjang. Betul tak? Di sini kan timbullah satu jawapan bagi saya. Seperti kaum Adam ni, ada kat dia benda macam ni. Itu kita perhati sendirilah kaum Adam kan, yang tanah liat kering tu, dia liat, dia boleh memanjang. Itu yang dimasukkan. Dia katakan tanah liat kering dari lumpur hitam pula kan. Ini keadaan nak terjadinya manusia ni, itu dia beri bentuk ni kan. Dari segi kita nak faham dari lumpur ni yang hitam, lumpur ni kita kepahaman yang kita tahu dia tentu duduk dalam telaga ke, dalam tasik ke, dalam payar ke. Dia mesti keadaan dia macam tu baru ada lumpur. Betul tak? Kita nampak macam tu lah kan. Selalunya kan dia lumpur ni dalam benda-benda yang di dalam telaga ke, tasik ke, lagu tu lah dia berlumpur kan. Jadi lumpur ni kita tengok pada kaum Hawa. Kaum Hawa boleh perhati kan. Dia tadiri dia kan, adakah kat dia ada telaga yang berlumpur hitam kan. Atas dua keadaan ni lah, tanah liat kering dan lumpur hitam ni lah diberi bentuk kan. Yang diberi bentuk daripada keadaan tanah liat kering ni dan lumpur hitam tu yang kita tembak dua pasang. Kita nampak situ lah memang lumpur hitam, kita tak boleh nampak benda tu, gelap kan. Di situ sebuah sikit lah tentang kejadian kita kan, tentang kejadian kita ni kita tengok di situ kan. Allah kata, saya ulang, Allah sesungguhnya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Bila yang diberi bentuk ni banyak juga persoalan timbul kat saya, tapi ada yang saya tak boleh cerita kan. Itu kita masing-masing lah
Kan? Kalau kita nak faham kan tentang diberi bentuk tu. Kan? Manusia salah satu pula. Kan? Okey, di situ kita nampak dah tentang kejadian kita. Daripada keadaan yang sedemikian lah jadinya kita. Kan? Bertambahlah kita ni dengan macam tu yang keadaan. Kan? Kita nak cerita sekarang tentang roh. Kan? Kita nak balik pada cerita roh ni. Kan? Kita tengok dalam surah kan, memperjalankan di malam hari. Al-Isra. Ini firman Allah. Ya? Ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Kalau ditanya dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, kan, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Amar Rabi urusan Tuhanku. Kan? Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Di sini kita nak faham macam mana melainkan sedikit. Tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Sedikit ni mungkin kita fikir kan. Orang yang tahu tu pun mungkin sedikit. Ataupun sedikit saja tentang cerita roh ni. Di sini kita nampak kan urusan panggil roh tu urusan Tuhanku. Maknanya kalau orang tu dia tahu pun dia pun tak tahu banyak. Sedikit juga. Kan? Jadi kita nak ambil cerita tentang roh tu kan. Kita tengok dalam surah Besi ni Al-Hadid ayat 3 ni. Kan? Dia ada di sini. Kan? Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan yang maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 3. Kan? Surah Besi Al-Hadid ni. Kita pun dah sembang dah dulu tentang Allah tu awal, akhir, zahir, batin ni. Jadi sini kita nak ambil kefahaman sebuah sikit. Kan? Sebelum jadinya roh ni. Kan? Nak main keadaan roh ni kan. Allah itu awal itu kan anfa'al. Perbuatan. Kan? Hari itu kan asma dia. Kan? Lepas tu zahir dia sifat dia. Batin tu zat dia. Di sini kita nampaklah satu kun terjadi ya. Di sini kita tengok nurullah lah di sini. Pencerahan tentang Allah, ilmu Allah ni. Anfa'ah, asma, sifat kan asal semua daripada zat. Satu rahsia dia. Kan? Di sini ada surah dia kalau kita tengok masa tu. Yang ni surah manusia Al-Insan. Saya baca ayat 1. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Di sini tentang zat sini lah. Tak ada apa lagi masa tu tak ada disebut. Tiada berhuruf. Tiada berupa. Tak ada lagi. Tak bersentuh. Tak bercerai lagi. Benda tu. Ini zat Allah. Rahsia dia lah ini kan. Di situ lah terjadinya kun. Kun fayakun. Kun kata Allah. Fayakun kata Muhammad utusan Allah. Di sinilah atas anfa'al ni kan jadi jasad kepada Muhammad. Jadinya Nur Muhammad ni, Nur Allah, Nur Muhammad. Jadi jasad kepada Muhammad. Kan? Lepas tu asma dia kan menjadi kalbi, jadi hati pada Muhammad. Ini cerita di dalam alam qadim lagi. Lepas tu sifat itu menjadi roh pada Muhammad. Kan? Zat itu menjadi rahsia, sir ni. Rahsia sama sir ni, rahsia. Itulah kun fayakun.
Kun fayakun. Kun kata Allah, fayakun. Kan? Kata Muhammad utusan Allah. Terjadi dia. Nurullah, Nur Muhammad. Di sini dah jadikannya satu. Sebab dia ada nafi isbat dia di situ. Itu bab nafi isbat. Semua kita kena fahamlah tentu. Kan? Di situlah kun fayakun, di situlah jadinya nuraini. Satu pencerahan yang murni lah. Bagi saya nampak macam tu lah. Satu ilmu yang murni. Betul. Macam kita tengok tadi Allah mempunyai 4 unsur. Kan? Muhammad juga ada 4 unsur. Awal Muhammad tu jadi apa? Awal Muhammad tu Nuraini. Nuraini tadi dah yang kita ada alam hadim tu, itulah awal-awal dia. Hari Muhammad tu menjadi rohani. Dia mesti alam qadim dulu. Dah masuk muhadas lah ni. Dah masuk muhadas lah. Rohani itu, itulah alam. Kalau kita tengok dalam setengah orang belajar tentang martabat 7 kan, masuk dalam alam arwah tu. Itulah rohani. Harinya Muhammad, Roh Kudus, roh yang suci. Tak kotor apa lagi lah. Macam tu. Lepas tu Zahir Muhammad dia tu menjadi insani. Jadi pada Adam ni lah. Jadi tubuh pada Adam ni. Di situ Adam ni kita baca kita pun lah. Sebab keturunan tu Adam tu. Kan? Sama lebih sama ya, kan? Tapi kita nampak sini Adam tu lah. Kan? Batin Muhammad tu menjadi rahsia. Jadi Rabbani. Pada Adam tu lah. Tu batin Muhammad tu. Kan? Rahsia yang macam mana? Pada Adam. Jadi bila Adam faham benda ni, kan? Rahsia yang macam mana? Ada yang rahsia yang tak dapat dicerita. Ada rahsia yang boleh kita cerita. Ada rahsia di dalam rahsia. Di sini saya nak tunjuk sikit kan, kita tentang surah Nabi tentang Sayyidina Ali. Dia ada berkata ni cerita dekat Adam tadi ni. Ada rahsia-rahsia yang kita nak faham tentang rahsia ni. Kan? Di antara ilmu-ilmuku, johal mutu manikamnya kesembunyikan agar tidak terlihat oleh orang yang tak mampu kerana akhirnya ia tersesat. Kerana terkadang ada johal ilmu yang kalau dibuka tabirnya, pasti ada orang yang akan menuduh aku musyrik dan menghalalkan jiwaku untuk dibunuh kerana dikiranya perbuatan keji. Itu suatu amal yang baik. Itu suatu amal yang baik ni, kan? Sembunyilah. Rahsia yang tak boleh kita cerita. Rahsia di dalam rahsia. Haram disebut. Tapi wajib diketahui. Kena belajar. Haram disebut. Tak boleh hendak cerita mata-mata tempat kedai-kedai kopi ke apa semua. Kalau kita tengok dalam firman Allah pun ada. Dalam surah Hidangan Al-Ma'idah, kan? Ayat 101 atau 102 saya baca. Bismillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakannya di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan tentang hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu, kemudian mereka tidak percaya kepadanya. Kita tengok Sayyidina Ali dengan firman ni, ada kaitan lah di situ. Anda dia tanya lah, melainkan Al-Quran itu turun, hang kena faham betul benda ni. Quran duduk berlaku ke hang, dia ikut Quran. Boleh cerita, bukan tak boleh cerita. Sebab wajib diketahui.
Tapi haram disebut. Ini kita rahsia kita ambil sebuah sikit kan. Kita tengok tadi kita tentang Nurullah, Nur Muhammad. Jadikan satu Nuraini, di situ atas jadinya roh. Nampak kan? Roh suci ni lama-lama dia jadi kotor sampai ke alam aksam ni. Kalau dalam martabat 7 kita tengok jalan 7 tu kan. Di sini kita dia dah start masuk alam alam misal. Dia perspektif dia akan pergi lagu tu. Lama-lama dia lagi terbuka, lagi terbuka. Susah kita nak masuk balik. Tak masuk balik tu. Kita nampak lagu tu. Dia akan jadi lagu tu. Sesat jauh. Hilang lagu tu kan. Last. Kita tengok tadi tentang roh. Kita nak tengok tentang penyempurnaan kita tu. Kan? Saya baca surah Al-Hijr juga ayat 29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya rohku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Kalau saya sambung ayat 30 tu, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Bersama-sama ni tadi tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Kamu ni sampai ayat tu saja segala-galanya bersujud. Dia nampak macam tu kan. Dan para malaikat kan, itu semuanya. Tak payah bersambung lah, bersama-sama. Kita dah faham dah. Bersama-sama tu maksudnya semualah kan. Kena sujud dekat Adam ni. Yang di dalam tu, bukan yang di luar tu. Kan? Sebab dia kata, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya rohku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini siaplah penyempurnaan roh dengan hayat jisim ni. Dijadikan satu pula di sini. Situ pun ada Nabi isbat dia. Kalau kita nak faham lagi, dia jadikan satu juga. Kan? Dijadikan jiwa. Baru dapat terjadi yang satu jiwa. Apabila roh bertemu dengan jasad dia, ayat dia ni. Kan? Kita tengok satu surah firman Allah tentang jiwa ni. Kan? Tadi kita cerita tentang roh sebuah sikit. Sekarang kita nak pergi ke cerita jiwa ni. Firman Allah, tempat tertinggi Al-Araf ayat 172, 173, 174. Saya baca. Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah memsekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami kerana perbuatan-perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Ini dua perkara. Yang kita tak boleh sebut kat sana. Sebab hang tadi sebut sebab apa? Di sini dia kata dah ambil ke satu kesaksian dah. Bukankah aku ni Tuhan? Mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Kami bukan tak ni. Hampa Khalid. Hampa dah jadi Khalid. Apa dah Khalid? Entah tak? Kalau kita nak tengok kan, dia punya saya baca sambung tu 174. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali. Entah tak? Dua perkara tu kita tak boleh cakap lah. Kalau kita dah tahu. Dah buat satu kesaksian dah. Hang jangan cakap kata hang dah lengah-lengah, hang kata buat duk Khalid.
benda-benda ni. Sebab kita tengok dalam satu surah di sini kan. Tengok satu surah. Saya tengok. Nah, surah Matahari. Allah ada firman. As-Syam. Okey. Ayat 1 sampai ayat 10. Saya baca. Bismillah. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari dan bulan apabila mengiringinya, siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorkannya. Oh iya noh. Sini kita tengok ni jiwa serta penyempurnaannya. Jiwa ni memang kira sempurna sebenarnya. Sebab tu Allah dah ilham dah dekat hang. Ketakwaan dan kefasikan. Tengok hang nak pilih yang mana ya. Cerita dia. Kan? Di sini kan hang tak boleh nak ungkit. tak boleh lah. Satu alasan hang tak ada dah cerita dia. Sebab siapa-siapa pun jangan bohong lah. Manusia mana pun mesti Allah kan ilhamkan kat dia perkara ni. Cuma hang buat alik. Tak mau nak dalam lagi ke apa ke Ini masalah lah nanti kan. Kalau manusia ni Allah bagi pilihan. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali. Nak kembali macam mana? Nak kembali macam mana? Yang penting Kita tengok ayat Quran lah. Kita nak cuba faham lah. Macam saya baca, saya nak faham. Saya nak faham. Saya rasa beli pengetahuan kat anak-anak saya, keluarga saya, kawan-kawan saya. Saya syukur lah. Cerita dia apa yang saya dapat kongsi. Saya reda lah apa yang saya kata. Di situ kita tengok macam mana kita nak kembali. Kita tengok satu surah lagi, surah satu surah kita tengok. Surah Luqman ayat 22. Saya baca. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Dia sudah pegang tali yang kokoh lah apabila dia serah diri. Dan nampak itu tapi kita jagalah surah waktu subuh Al-Falaq tu ayat 5 ayat 4 tu berlindung kepada wanita-wanita tukang sihir ni. Yang mengembus pada buhul-buhul ni. Itu pun buhul juga sini pun Allah kata buhul kat tali yang kokoh ni. Kita dah sembang dah itu. Lepas ni hang jadi satu khalifah. Hang satu orang khalifah tau Adam ni sebenarnya. Betul tak? Kau tak ada kat keluarga hang. Kat negara hang. Ke apa? Agama hang apa. Itu khalifah. Jadi kan. Belum peringkat di rumah pun. Ada wanita-wanita tukang sihir ni. Nabi belajar dekat benda-benda ilmu ni ya. Nak jadi khalifah apa, jadi queen control. Bagi saya macam tu. Dia boleh main benda-benda macam tu. Ilmu sihir ni kadang laki dia tu kan suami tu kira berkelayakan. Kahwin dua ke apa, dia berkelayakan. Tapi ada perempuan. Perempuan dengan perempuan pun, wanita-wanita pun boleh bercari ilmu. Buat macam-macam ilmu lah. Malih mati pun tu. Buat semua. Ini semua ini semua tukang-tukang sihir ni kan. Kita harap kita tak macam tu lah kira sampai tahap macam tu. Tunduk. Last. Nak jadi, nak pegang buhur tadi kesimpulan macam mana nak jadi khalifah. Buhur tu bagi saya satu kesimpulan. Dah hang faham, hang nampak, hang dengar semua.
Hang tahu dah berilmu dah, buat satu kesimpulan. Bila hang boleh buat satu kesimpulan tu maknanya hang dah faham benda ni. Hang pegang kukuh tali hang tu. Kan, siapa-siapa pun asalkan benda tu kebaikan, kan? Peganglah benda-benda tu, perkara tu. Masing-masing pegang tali masing-masing lah. Dengan kukuh. Pada siapa yang menyerahkan diri. Kita nak sembang ni macam mana nak serahkan diri, kan? Sebelum tu kita tengok satu surah, kan? Surah Hari Kiamat, kan? Al-Waqi'ah ni, kan? Ini tentang nyawa. Kita cerita tentang nyawa dulu, kan? Ayat 75 sampai 89 saya baca. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu rezeki dengan mendustakan. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai, kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Adapun jika dia termasuk orang yang didekatkan, maka dia memperolehi ketenteraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Nak serah diri. Yang ni nyawa tak dikembalikan. Kita ada. Macam mana? Macam mana kita nak kembalikan? Nak serah diri. Kan? Di sini pun apabila nyawa dia sampai di kerongkongan, masa tu apa yang hang lihat? Dia kata di sini. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat? Dan kita baca tadi ni, Allah ilhamlah benda-benda ni semua. Hang dah terlejah dah lah ya benda ni. Hang dah terkali benda ni. Tadi dia tahu lah apa yang dia buat. Dia buat jadi dia jauh lah. Dia nampak dia jauh lah dengan dia tak ambil Quran tu sebagai petunjuk kat dia. Betul tak? Tu yang Allah kata orang yang pergi Quran, orang yang disucikan ni. Ini kan ada juga ya Allah kata dalam Quran dia menganiayakan diri dia. Ada yang pertengahan. Kan kita dah sembang dah bab ni. Ni bab-bab yang orang didekatkan ni dia lain. Dalam surah ni juga kalau kita tengok ada 3 golongan. Golongan orang-orang yang beriman dahulu, kan? Golongan orang-orang kanan dan golongan orang-orang kiri. Kan? Dalam surah ni juga. Surah Hari Kiamat ni, Al-Waqi'ah ni. Kan? Tadi kita tengok surah Luqman, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada buah tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Kan? Di sini yang tadi yang nyawa tadi pun hang nampak jauh. Orang yang dekat daripada kamu tu, kan? Allah yang sucikan tu, orang yang dekat kan tetap ni, yang bagi yang Quran tu. Kan? Tapi kamu tidak melihat. Masa tu hang tak tengok. Allah kan tak bagi, dia bagi semua orang. Dia dah ilham kefasikan semua. Hang mewah-mewah lah. Hang roh hang nanti mewah macam mana hang nak kembali? Tak dapat lah sebab dia lalai dulu. Kita tengok tadi tentang penyempurnaan tu. Kita tengok penyempurnaan tentang mana tau? Tentang roh dan jasad ni, jadikan jiwa tu. Kan? Dijadikan dalam 3 kegelapan dalam perut ibu kita. Dalam Quran dia kata. Kan? Keluar tu ya. Oh, ambil nyawa. Kalau kita cerita banyak daripada api ayak angin tanah ni. Dulu kita guna angin last. Kita bernyawa. Geriau. Wow, nak susu, lapar. Bernafsu lah, bersemangat nak hidup. Ini pun satu juga dalam antara nyawa, semangat, nafsu ni. Dia dah beza juga. Dia dah beza. Yang ni cerita tersat ni dia tak kembalikan nyawa. Dan
ni saat-saat ni Allah kata menyerahkan diri. Ni dia tak. Ni tak kembalikan nyawa sebab apa? Antara jiwa saat ni, cantum saat ni antara apa jasad kan dengan roh ni kan. Bila dia keluar dia perlukan satu nyawa lah baru dia boleh hidup. Ayam pun boleh pecah, hang tengok cak dia bunyi tarik. Dia di situ dah ada permainan dengan nafsu ni. Dia mak kau sama-sama duk dah lah. Nafsu boleh jadi dan nafsu binatang pun boleh jadi. Kita sembang dah. Jadi haiwan natik ni. Jadi kita kena tahu siapa diri kita. Oleh itu kita kena keluar dari kepompong kebinatangan ni. Jadi yang asli. Insan lah. Nanti tahap lah kita nak serah diri. Kan? Di sini kita tengok kan. Dalam Quran ni kan. Allah berfirman dalam surah terbelah Al-Insyiqaq ayat 6. Saya baca dulu. Kan? Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Nak kembali je ni cerita ni. Sungguh-sungguh kamu telah bekerja dengan Tuhan, sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Kan? Maka pasti kamu akan menemuinya. Ayat 19 20. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat. Mengapa mereka tidak mau beriman? Allah dah cakap dah melalui tingkat-tingkat ni. Cara nak serah diri ni. Di sini kan ayat surah orang-orang yang beriman. Al-Mu'minun ayat 17. Saya baca. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan. Dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan. Jalan-jalan nak serah diri lah. Kan? Ini saya boleh baca surah Haji ni. Al-Hajj ni ayat 74. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Tak kenal, kita nak serah diri. Tak boleh dia kena cerita dia kita nak serah diri ni kan. Kalau tengok segi tertib dia lah, kita kena kenal tahu orang tu. Betul kan. Serah diri ni kita baca ibarat peperangan. Kan, peperangan lah kan. Kena lempang senjata lah. Surrender lah. Hang nak buat apa aku hang boleh buat lah. Kena lempang lah senjata-senjata ke, bom ke, pisau ke, apa ke. Kena buat lah. Kan, tangan duduk di atas. Begitu. Jalan tunduk. Itu tertib dia, serah diri. Betul tak? Betul. Sini kita nampak dah. Sini pun kita nak serah diri. Macam mana? Allah dah kata ada 7 jalan dah saat ni. Bertingkat-tingkat. Dia dah kata dah jalan menuju. Kan? Di sini saya nak buat 7 tu kan. Kita nak buat ada 4 alam kata Nabi. Alam Nasud, alam Malukut, alam Jabarut, kan? Alam Lahut. Tadi kita dah baca dah. Alam Lahut tu kira tak ada apa yang dapat disebutkan lagi. Kita nak pulang lah, nak serah diri kita. Kita nak berkongsi pengalaman yang sebenarnya, pengetahuan kat kawan-kawan kita. Tak jadi masalah kot, saya rasa. Kan? Tak ada apa. Boleh kita berfikir sama-sama. Kita sambil beramal boleh baca Al-Quran. Dan kita nak faham tentang Al-Quran. Tentang apa yang saya faham, saya kongsi je lah. Kan? Di situ. Kan? Di sini kita tengok tasat ni alam Nasud, kan? Alam Malukut, kan? Alam Jabarut, alam apa Lahut ni. Kita nak serah diri, nak lempang senjata-senjata ni. Apa dia tu? Senjata dia tu sifat ma'ani kita tu. Sifat kita juga. Sifat ma'ani tu kita tu kan. Kuasa, kehendak kita, penglihatan kita, kan? Kata-kata mulut kita, pendengaran kita, semua kita kena lempang serah diri macam tu. Kan? Baru kita betul kita nak serah diri. Kita ada tertib dia kan. Itu fardu ain tu penting. Kan? Kena penting sebab apa? Nak kena suci.
Betul. Kena belajar bab suci. Dulu Allah tu Maha Suci. Betul lah. Kan? Cina pun ada tak makan berdarah apa semua ni, makan sayur dia nak sucikan diri dia. Depa pindah cara depa. Saya ada fikir mana boleh tahan. Tak boleh tahan. Makan kawan-kawan makan sotong apa semua. Ada jumpa jiran juga. Dia kata ikan boleh makan lah. Saya kata ada ikan kecil-kecil. Boleh lah makan tak ganas. Depa ada fikir macam ayam pun kan. Dia ganas. Makan ni dia tengok lipas ke apa dia pergi makan juga, dia sama-sama mak keluar. Hati dia tu dia makan tau. Jadi benda ni depa tak mau. Depa tak mau. Depa tak mau pergi. Allah pun dah cakap dah darah, bangkai lah apa semua dia haramkan. Benda-benda yang tak sebut nama dia. Kan depa tak apa lah biar pergi kat cara depa. Kan kita tengok segi binatang tu lah kan. Tapi Allah suruh kita makan. Kan sebab apa dia tumbang dalam Quran juga dia tumbangkan unta apa semua masa hari korban ni kan. Bagi makan apa semua dia halalkan. Makanan-makanan laut. Kan di sini kita tengok bab kesucian tu fardu ain Ustaz tu. Bila bab masuk bab ilmu suludin tahu tentang sifat 20. Kan sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat mani, manawiyah ni kita tahu. Nabi isbat kita tahu, kita belajar. Itulah dia punya anugerah bintang yang kita sembang dulu ni. Nabi peringkat seterusnya. Kena dapat 10 bintang baru boleh pergi. Tidak, kita tak faham. Tak faham betul kan. Tak naik tingkat dia. Kita pun rahsia-rahsia saat ni yang haram disebut tu kan, kita tengok juga rahsia kan. Kalau kita tengok orang tu dia baru tahu tamu di. Rahsia. Hang cerita kat dia M mana boleh. Dia rahsia kat dia E boleh cerita. Betul ya. Bila kefahaman Al-Quran dia nak tahu, entah tak cerita dia tentang budak-budak Al-Quran tu berlaku dekat dia. Kan? Al-Quran tu berlaku kat kita. Berlaku. Nampak kalau baca kan. Benda tu duk berlaku cuma kita nampak atau tak nampak. Kan? Betul ya. Di situ saya tengok tadi macam alam nasut ni kan, kita buat dalam macam alam syariat ni lah kita duk buat. Apa yang dia suruh apa semua kita buat. Kan? Dia kena dia alam Bang Rukut ni dia sudah betul-betul jatuh cinta. Dia macam tu. Kan? Dia jatuh cinta, dia kena belajar lah bab tarikat tawassauf ni semua suci diri dia. Kan? Baru boleh jumpa kekasih. Kan. Hang potong mana nak boleh jumpa kan. Nak boleh jumpa. Hang potong, hang kena tahu bab yang tu. Kan? Ada hang bercinta, hang dah berasa jatuh hati ni kan. Bercinta ni dah ada angau apa semua. Kan? Hang berjumpa. Dia hang kan boleh berjumpa dengan dia sampai orang-orang yang duduk dengan alam hakikat ni. Alam insan ni. Dia bila beribadah dia nampak Allah. Kalau dia tak nampak pun dia yakin Allah duk tahu, duk tengok dia. Tu dah tahap pi sopa macam alam Jabarut lah tu. Dia berjumpa. Alam lahu ni dia ibarat dah bersetubuh, dah berkaluat, dah bersama. Balik datang asal usul hang tadi ni. Di mana itulah serah diri dia betul-betul masuklah dalam alam ahadiyah sengaja. Kan alam ni, alam latak ni, alam zat. Itu cara serah diri. Kita nak berkongsi kat kawan-kawan kita. Kan masa pun dah hari-hari zaman kan. Jadi pula umat Muhammad yang tak hari beruntung sangat. Untung sangat-sangat. Kan gunalah akal. Kan renung-renunglah. Ramai yang dah tahu yang saya cakap ni. Kan ada yang tak tahu lagi, ada yang pertengahan. Bolehlah renung-renung sama-sama. Apa pengetahuan saya. Kan? Renung tengok dengar. Saya baca saya pun tak tahu bila, saya pun tak mau lama-lama cerita dia. Di situlah kita nampak kita nak cara kita nak serah diri kita balik kan. Kita tentang roh kan, jiwa kita terjadinya roh macam mana, bila jiwa dah buat kesaksian macam mana kan. Lepas tu bab nyawa tak dikembalikan ni kita sebut sikit kan. Asal kita yang daripada tanah liat apa dia lumpur yang dia boleh bentuk. Ada lagi rahsia-rahsia sebenarnya
Kita tak boleh cerita. Yang ni siapa-siapa yang betul-betul tak maksud, betul-betul nak mencari, kan? Dia akan diilhamkan oleh Allah. Kan? Jangan lepas peluang benda ni. Kita hari-hari ni yang kita jangan lepas peluang. Biar kita sesat. Dan Sayyidina Ali kata tadi kan. Kan? Dia memanglah satu macam. Sayyidina Ali ni pun kena kenal dia juga. Kunci. Kunci dia dah kat dia. Gudang ilmu ada dekat Muhammad. Hang tak ada kunci macam mana? Betul. Itu tak tahu banyak. Itu kita boleh buat topik-topik lain cerita kan. Kita tengok satu surah lagi kan. Benda ni panjang ni kita cerita kan. Surah Fajar. Al-Fajr. Ayat 27 sampai 30. Bismillah. Hai jiwa yang tenang, kemarilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke syurgaku. Hai jiwa yang tenang ni. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Puaslah sebab benda ni nak pi bukannya senang. Susah jalan ni. Bukannya senang, susah. Kan? Memang benda ni susah lah kalau kita nak pi. Kan? Kita tengok di sini kan. Nabi kan ada bersabda. Kan? Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ni. Kan? Ada dua. Perhatikan. Surga itu dikepung oleh segala macam kesukaran. Sedangkan neraka dikelilingi oleh hal yang menarik. Segala hal yang menarik. Nabi sabda. Dan dia sabda lagi. Perhatikan. Jalan ke syurga itu penuh rintangan. Dan nanjak. Sedangkan jalan ke neraka itu mudah dan rata. Kita nampak. Di sini. Puas tu. Yang kita baca tadi, jiwa tenang kemarilah pada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya ni. Sebab di sini kita tengok Nabi pun dah sabda dah kan, surga itu dikepung oleh segala macam kesukaran. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh segala hal yang menarik. Hang kena puas menahan nafsu hang lah. Tentang dunia ni macam-macam lagi. Hang nak mencari, hang kena belajar. Allah pun kata dalam Quran, hai jemaah jin dan manusia, sesungguhnya kamu tidak dapat melintasi penjuru langit dan bumi. Melainkan sekuat-kuatnya. Yang ni semua kita usaha kita lawan nafsu apa semua tu. Kan kita pasal cerita dia sukarlah nak lawan dengan nafsu hang ni semua kan. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh segala hal yang menarik. Kan? Di sini kita tengok satu firman. Kan? Allah berfirman dalam surah Hidangan Al-Ma'idah ni. Kan? Ayat 100 saya baca. Bismillah. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Di sini nampak macam hadis Nabi tadi tu. Kan? Yang kata menarik hatimu tu. Kan? Yang sedang neraka dikelilingi oleh segala hal yang menarik. Hang tahan nak suang poih lah benda ni. Tadi kan. Lepas tu Nabi sabda lagi, perhatikan. Jalan ke syurga itu penuh rintangan dan nanjak. Sedangkan jalan ke neraka itu mudah dan rata. Kalau ini kita nampak kalau di sana pun lah. Nak masuk dengan alam, Masya Allah, apalah lagi. Kan? Nak masuk syurga ni bukan senang. Jalan dia penuh rintangan dan nanjak. Sungguh-sungguh jalan. Cuba kita baca, kita jumpa satu atau karun ke apa pun lah. Bukan senang kita nak dapat. Jumpa dengan rintangan, ada ulang lah apa di situ lah. Ada tempat yang bahaya lah apa semua macam-macam tu lah kan. Sedang jalan ke neraka itu mudah dan rata. Senang yang lagi.
Mudah kalau Ini nak dapat nak dapat apa panggil jiwa yang tenang ni. Kan? Bila hang dapat balik, betul-betul cari belajar sungguh-sungguh. Kan? Baca sungguh. Kan? InsyaAllah lah. Kan? Tenang lah. Cepatlah tenang tu. Bolehlah. Ketenangan tu. Saya di sini kan ada lagi tau. Kita nak cerita kalau kan. Tentang masa kita keluar tu kan. Yang kesaksian. Kan? Kesaksian kita. Kan? Lepas tu di azannya kita. Kan? Kalau yang perempuan di khamatnya itu satu macam pemberitahuan daripada apa-apa kenyataan, peringat lagi dekat kita tentang kesaksian tu. Betul tak? Dah saksi dah Allah tu Maha Besar. Besarnya macam mana? Ini kita boleh belajar lah. Kata besar mananya Allah, halusnya mananya Allah, apa yang kita saksi. Kan? Tunduk tabik hormat. Bagi saya itu sola. Tunduk tabik hormat ni. Kan? Direngkumkan dari satu solat. Itulah yang sebenar-benarnya. Kerana tu buat. Itu dia suruh kita bersolat, berselawat kat Nabi kat sini. Sedangkan para malaikat dengan Allah pun kan. Berselawat dekat dia. Selawat tu penting lah. Banyak-banyak lah berselawat. Ya, betul. Zaman ni. Sini kita nampak lah sebuah sikit kan. Kita cerita tentang kun fayakun. Kan? Jadi maka jadilah. Tu kehendak Allah daripada alam qadim masuk ke alam muhadas. Kita cerita daripada atas tu ke bawah. Sampai jadi tersesat lagu tu kita. Kan? Jadi di sini sebuah sikit lah saya nak cerita tentang jiwa yang dapat kembali ni. Banyaklah jiwa yang dapat kembali dan banyak jiwa yang tak dapat kembali. Kan? Merewang. Kan? Jiwa yang tak dapat kembali ni kan, salah satu orang-orang yang tidak mengambil peduli tentang apa itu iman, agama, tauhid dan makrifat. Dia tak kira bangsa apa pun lah. Kita ada. Kan? Dia tak tahu tentang iman, dia tak tahu tentang agama, dia tak tahu tentang tauhid dan dia tak ada makrifat langsung. Kaji apa pun tak ada. Kat dia. Kan? Dia ni dia kata dalam golongan jahil murakab. Jahil dari diri dia, tak ambil tahu tentang diri dia. Jahil akan Tuhan dia, menciptakan dia. Kan? Dia tak dapat beza antara qadim dan muhadas. Ini jiwa ni besok ni Allah tak mahu bicara. Dia kata, dia tak mahu bicara. Dia tak mahu. Ni. Itu kata-kata dia dalam Quran. Kita baca kan. Dua kan orang-orang yang mencari kekayaan. Ini semua ada kudrat Allah. Semua sebenarnya kan. Kan. Akan tetapi tidak mahu bersedekah sebahagian rezeki yang Allah berikan kepadanya dan dipengaruhi sikap riak, takbur, sombong, suka merendahkan orang yang lain. Cik kaya ni. Yang pasal ni panggil macam babi. Contoh dia tak ambil peduli apa semua. Kan? Macam anak babi tu. Yang ni dia kira bila kaya ni kan, bila jalan terketuh batu ke apa ke, marah. Siapa nak batu ni? Marah batu pula. Kaya, orang kaya. Bila tengok satu orang gundi ke pagang ni nampak, ish. Nak ambil okey aku apa? Okey dia beli 1,000 lebih kot. Dia tak kira tunjuk ke orang. Syok wasangka tu. Takbur dia timai. Antara riak, takbur ni kan. Banyak orang dia puji dia. Kembang lah dia. Kembang jadi. Dia dari terkalik lupa tu ya. Kan? Kayaan ni kan. Syaitan jadi konduktor, iblis dia jadi driver lah. Masuk kaum lah. Dia tak mau jadi macam tu.
Kan, Allah suruh bagi sebahagian daripada rezeki yang aku bagi kat hang. Siapa dapat bagi pinjam, aku lipatkan. Ya. Dia kata, tapi hangpa buat taklid, sebahagian tu 1,000 mungkin boleh bagi 100, bagi RM1, RM2 lah kot. Orang yang betul-betul pegang, dia pun takkan kaya. Cukup pakai lah. Ya. Takkan kaya lah. Untuk depa dulu. Itu jiwa lah. Kan? Yeah. Jiwa yang ada orang jiwa lagu tu. Kan? Ada jiwa yang nombor 3 ni, orang-orang yang mencari kemuliaan, kemegahan, agar namanya dipuji, berkuasa, berpengaruh. Ada yang macam ni. Ada yang macam tu, aku nak jadi satu pemimpin nanti. Aku nak duduk di atas. Aku boleh berkuasa, banyak orang boleh ikut aku. Ada yang jiwa macam tu. Ada. Kan? Nama dia dipuji. Dia suka lagu tu. Kan? Jadi jiwa-jiwa yang masalah. 3 banyak lagi lah, kita baca 3 tu lah. Ada jiwa macam kambing muda, ada menentang-menentang yang perangai. Kan? Kita tengok jiwa yang didekatkan dengan Allah. Kita di sini harap kita semualah. Amin. Tidak. Kan? Satu, orang-orang yang paling dahulu beriman. Ini surah yang saya baca tadi kan, saya cakap tadi. Surah hari kiamat ni, Al-Waqi'ah ni, ayat 10 sampai 14. Ya. Orang-orang yang paling dahulu beriman. Kan? Mereka itulah orang yang didekatkan berada dalam syurga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Ini orang yang beriman dahulu, orang yang didekatkan dengan Allah, yang disucikan ini, dekat dengan dia lah. Dekat dengan dia lah. Ada yang dia tak golongan kanan ni, dia simpan tempat yang baik. Ni semua duk orang bagi soleh apa semua, janjikan syurga. Dapat lah. Dia baca Quran dalam surah tu, dengan pokok-pokok, dengan kebun-kebun pisang. Yang ni orang didekatkan, kan? Dia kata mereka itu orang yang didekatkan berada dalam syurga kenikmatan. Syurga. Jadi dia lagi lain lah golongan ni. Orang yang beriman dahulu ni, kita tengok dia kata sini dulu ramai, sekarang ni sikit saja golongan kemudian ni. Ini kita tengok para utusan, para nabi ya. Faham betul Quran ni. Benda tu ada lagi dihubung. Nanti kita buat cerita pula tentang lain. Kita topik lain kan, dihubung nanti ni. Itu golongan jiwa yang pertama lah. Macam Nabi Allah Ahmad ni, dia satu jiwa juga. Dia tak ada siapa jiwa macam dia. Dia spesial, orang yang serupa macam dia ada. Tapi macam dia tak ada. Dia penghulu kita. Dua, jiwa orang-orang yang dikasihi Allah, menjadi wali-wali Allah, membenarkan kata-kata Allah. Macam Nabi lah, tahap Nabi juga, peringkat tinggi mereka ni. Membuat satu kebaikan, tinggal muka yang perkara yang dilarang dia tinggal. Ni kalau dia kata tahap wali lah. Dia pun boleh mengajar tentang benda-benda gaib sikit kan, apa yang pengetahuan pada dia. Jadi ahli-ahli sufi. Dia ada peringkat antara wali, antara nabi, antara utusan ni. Dia ada peringkat-peringkat dia. Nanti kita buat, insya-Allah kita buat kan. Itu golongan jiwa yang macam tu lah kan. Kita harap kita lah kan. Itulah mohon saya. Kan. 3, orang-orang mukmin lagi bertakwa yang khusyuk dalam beribadahnya. Mukmin ni. Depa ni khusyuk.
kan, bertakwa, yang khusyuk dalam ibadahnya. Ini jiwa-jiwa yang ni pun yang didekatkan, insya-Allah didekatkan dengan Allah. Kan? Ada yang tahap sampai kasyaf, mukasyafah. Tu golongan-golongan yang atas tu saat ni yang disucikan. Kasyaf ni kira rahsia. Mukasyafah maka terbukalah rahsia. Kira rahsia. Adalah rahsia yang boleh cerita. Ada rahsia yang tak boleh cerita. Tengok pada keadaan lah. Titik pun dekat 3 ya. Bila titik 3 tengok duduk macam tu. Dia duduk lagu tu. Dia dah menyerang lah. Dia boleh disaksi banyak maksud dia. Yang 4 langsung tak ada. 2 tu apa dia? Itulah amalan 2 kalimah. Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Allah Ahmad tu berada dalam gua tu menjalankan amalan 2 kalimah sebenarnya tu. 2 kalimah ni jangan main. Kan? Senang dengan amalan dia tu. Bila 2 tu jadi di situ ada rahsia-rahsia yang boleh dibentang lah. Betul tak? Bila Quran tu dah turun pada dia, boleh dah cerita. Allah kata juga dalam Quran kita dah baca dah kan tadi benda ni. Kan? Bukan tak boleh hanya tanya biar Allah maafkan lah benda-benda hal tu Allah dah cakap dah. Kalau nak tanya boleh jawab dia, tapi bila Quran tu turun, masa Quran tu turun. Bukan kita kata masa Nabi tu, kita sekarang ni pun Quran ni untuk kita pun. Quran tu berlaku kita ke. Quran tu dah berlaku. Kita pun kita boleh keluar hadis. Siapa-siapa pun boleh keluar hadis. Bila faham tentang Quran. Cuma hadis hang tu kira tahap mana ya? Bukan tak dipakai. Semua hadis boleh pakai. Semua tahap pemikiran hang tu. Yang tu yang tahu. Yang tu yang tahu. Ada betul yang ada lagi betul pada yang betul. Ada betul lagi yang betul. Kalau hang kata hang betul, ada lagi betul pada yang betul. Ada lagi. Siapa yang ada tahap sampai kasyaf ni dia kira dia boleh pergi dalam tahap hujatul lah. Betul. Dia maksud apa nama? Al-Quran tu sebenarnya hafal dalam kepala semua. Dalam kepala dia. Dalam kepala di mana dia pergi dia junjung. Quran tu. Betul. Ini kita tengok jiwa-jiwa saat ni yang dapat didekatkan kan. Yang keempat saya baca yang terakhir lah. Kan dia dah banyak. Orang-orang yang terkorban dalam memperjuangkan dan mempertahankan agama. Syahid ni. Yang berperang lawan mati terus pun ada. Kan? Ada yang syahid ni pun kita kena faham juga perjuangan ni, peperangan ni. Nega pun peperangan juga. Dia kena ada strategi, ada musuh-musuh dia. Sama dia. Pergi nega, lawan nega, dapat duit sedekah. Bagi orang itu pun satu sampai sekat jalan mati kita. Itu pun satu dia punya syahid dia tu. Orang yang didekatkan dengan Allah tu. Niat dia tu dia nak tolong. Dia pergi belajar menega. Bukan dia ambil sebahagian daripada apa yang dia nak saja. Orang-orang ni pun dia dikatakan syahid, orang yang dekat dengan Allah. Kita baca lagi banyak lah kan tentang jiwa ni kan. Saya letak 4. Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kan? Kita bagi lebih. Biar 3 saja di sana. Kan? Yang tak boleh lah, merewang. Tak sampai. Ada banyak lagi kalau kita nak cerita kan. Saya tengok sana sini kan. Lama dah cerita. 1 jam. Ada sikit saya ada sambung sikit-sikit lagi. Kan? Surah rombongan-rombongan ni. Kan? Az-Zumar. Allah memegang jiwa. Ayat 42. Allah memegang jiwa ketika matinya dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya dan melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Allah dia pegang jiwa ketika hang mati, ketika hang tidur.
Mati ni pun kita kena faham. Kan? Ada yang kita baca mati duduk dalam kubur. Okey, juga yang tu pun. Ada yang mati sebelum mati ni, Nabi bersabda ni, matilah kamu sebelum kamu mati. Yang ni pun mati dah tapi duduk nampak hidup lagi. Macam bangkai penyawa. Dia lagu tu. Kan? Ni pun dah mati juga. Ada juga yang duduk tidur. Yang tu tidur lah. Ada yang duduk celik ni tapi dia duduk tidur. Dia terlupa, dia termimpi benda-benda yang lain. Dia mabuk. Dia mabuk dengan dunia ni. Cina pun kadang-kadang kata kan, apa lu tidur ah? Tidak Dia tak tahu apa. Orang dah pergi tang mana dah, dia duduk alik. Ni pun satu juga Allah pegang. Kan? Lepas tu maka dia tahanlah jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya dan melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ada yang ditahan, jiwa yang telah ditetapkan kematian dia. Ada yang dilepas. Kalau kita nak sembang memang panjang, kita nak urai lagi. Ini dah sejam lebih dah. Kan? Saya nak baca sikit-sikit lagi ya. Kan? Jiwa-jiwa yang mati je saat ni. Ada yang mati lah, ada yang tak mati tapi hidup lagi. Tapi dia pun mati dah sebenarnya. Ni yang didekatkan ni. Dia tahan. Tahan juga. Dia pegang lagi Dia pegang lagi. Sampai masa. Ada yang dia lepas. Dia lepas ni ke mewang lah. Ini semua atas urusan dia lah. Roh ni semua atas urusan dia. Dia tahulah apa semua. Kita kena bagi dekat dia balik, serah kat dia. Kita cerita apa yang dia bagi kat kita tu je. Kan? Kita kongsi dengan kawan. Kan? Buat satu amalan, peringatan, kan? Itu semua. Ayat yang sama juga saya baca lagi kan, 53 dengan 54. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Di sini nampak semua Allah maha penyayang. Kan? Maha pengasih. Nampak. Maha pengampun. Kita nampak semua Allah. Kan? Dia punya sayangnya kita. Dia ampun dosa-dosa kita. Tahap tu. So kembali sampai tahap tu. Tapi kalau kita nak urai jauh ni. Jauh. Ayat ni kita ada benda-benda yang kita boleh cerita lah. Kan? Sampai orang tu tak boleh menyusahkan orang tu buat apa. Kan? Bagi saya kan, biarlah berperingkat-peringkat. Dia faham sikit dulu daripada A, B, C kan. Sikit-sikit yang benda ni. Saya ingat dekat sini sajalah kan. Saya nak cakap dalam 212 lagi perkataan lah kan. Pohon saya semoga semua Allah masukkan yang sebenar-benarnya masuk dan keluarkan yang sebenar-benarnya keluar. Dan saya akhiri dengan ayat firman Allah surah Kerajaan Al-Mulk ayat 26. Bismillah. Katakanlah, sesungguhnya ilmu hanya pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Itulah. Sampai kita insya-Allah jumpa lagi. Salam semua.